hari ini kita akan membincangkan tentang pembiakan dan pertumbuhannya dalam pertumbuhan dalam mikroorganisma multisel dan lengkung pertumbuhan organisma. Baik, jadi semua organisma mengalami pertumbuhan dan ia adalah salah satu sifat organisma hidupnya, di mana semua organisma mesti mengalami pertumbuhan. Takrifan ialah pertumbuhan ialah proses tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma, dan juga pembezaan serta pengkhususan sel. Proses ini bermula dari zigot sehinggalah ke peringkat dewasa. Baik, semua organisma perlu mengalami pertumbuhan untuk perkembangan dan kematangan sistem-sistem badan bagi membolehkan pembiakan berlaku untuk menjamin kesinambungan spesies. Terdapat 3 peringkat perkembangan sel, yaitu pembahagian sel, pemanjangan sel, dan pembezaan sel. Baik, pertumbuhan dalam organisma multisel melibatkan pembahagian sel, pemanjangan sel, dan pembezaan sel. Pada waktu pembahagian sel, ini melibatkan proses mitosis, di mana setiap sel membahagi menjadi 2 sel seiras dengan sel induk. Seterusnya menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan menjadi satu kumpulan berbilangan sel yang seiras. Pada peringkat panjangan sel, melibatkan pertambahan saiz sel, disebabkan oleh pengambilan air dan bahan keperluan lain, contohnya garam mineral, glukosa, asid amino, dan bahan-bahan lain. Dalam sel tumbuhan, air akan masuk ke dalam vakuol menyebabkan vakuol membesar, dan bahan yang menyerap dalam sel membina protoplasma dan menyebabkan pertambahan saiz sel. Jadi setelah melalui pemanjangan sel, pembezaan sel akan berlaku, di mana sel akan mengalami pembezaan dan pengkhususan. Proses ini membolehkan sel menjalankan fungsi baru dan khusus. Contohnya pembezaan pada sel epidermis akar untuk membentuk rambut akar, dan pembezaan sel pada epidermis daun untuk membentuk sel stoma. Baik, terdapat beberapa parameter untuk mengukur pertumbuhan, yaitu yang pertama pertambahan saiz atau isi padu, jisim kering, dan jisim segar. Untuk pertambahan saiz, contohnya mengukur ketinggian atau kepanjangan satu organisma. Kebaikannya adalah tidak perlu membunuh organisma, tetapi keburukannya hanya mengukur satu aspek pertumbuhan dan tidak dapat mengukur diameter dan jisim. Baik, untuk jisim kering ialah jisim selepas semua air disingkirkan. Jadi, caranya menimbang organisma selepas organisma dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius berulang kali sehingga jisimnya tetap dan sesuai untuk tumbuhan. Kebaikannya memberikan ukuran pertumbuhan yang paling tepat, tetapi keburukannya terpaksa membunuh organisma itu. Jisim segar, di mana berlaku bila jisim organisma diukur menggunakan mesin penimbang. Jadi kebaikannya tidak perlu membunuh organisma, tetapi keburukan kuantiti air mempengaruhi jisim. Baik, lengkung pertumbuhan diperoleh dengan memplotkan parameter pengukuran pertumbuhan, contohnya panjang, tinggi, jisim segar atau jisim kering melawan massa. Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma berbentuk S atau sigmoid, ya, kecuali serangga dan beberapa organisma yang lain. Lengkung pertumbuhan ini bermaksud pertumbuhan adalah perlahan pada mulanya, menjadi cepat, dan akhirnya perlahan dan akhirnya berhenti. Graf ini menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia, di mana lengkung pertumbuhan manusia terbagi kepada 5 peringkat atau fasa, yaitu yang pertama fasa bayi, apabila ada pertumbuhan adalah eksponen, yaitu tinggi, ya, dan berlaku 2 tahun pertama selepas kelahiran, 2 atau 3 tahun. Ya. Jadi fasa kanak-kanak dia menurun sedikit dan bermula daripada umur 3 hingga 4 tahun hingga ke 11 atau 13 tahun. Fasa remaja bermula pada umur 11 hingga 13 tahun, bergantung pada masa permulaan akil balik.
sehinggalah ke umur 19 hingga 20 tahun. Jadi perempuan bertumbuh terlebih dahulu diikuti dengan lelaki. Fasa dewasa bermula daripada usia 18 hingga 19 tahun sehinggalah ke usia 60 tahun. Tiada pertumbuhan pada fasa ini dan sel-sel baru digantikan untuk menggantikan sel mati. Untuk fasa penuaan, kadar pertumbuhan adalah negatif, ketinggian dan saiz badan mula menurun. Penurunan ketinggian disebabkan sel rawan dan otot badan mula merosotnya. Jadi sel-sel mati tidak digantikan dengan aktif. Baik, ini adalah kadar pertumbuhan serangga ya, dan ini adalah berbentuk tangga. Serangga atau haiwan berlangkah luar seperti ketam, udang, lipas, diperbuat daripada rangka luar yang keras disebut kitin. Kitin adalah sejenis polisakarida ataupun karbohidrat. Penanggalan rangka luar untuk membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku dinamakan ekdisis. Ekdisis ini berlaku secara berkala. Seekor serangga akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Dan peringkat antara ekdisis disebut instar, dan serangga pada fasa instar disebut sebagai nimfa. Proses ekdisis dikawal oleh hormon serangga yang mengalami metamorfosis tidak lengkap. Jadi apakah yang berlaku semasa ekdisis? Jadi pada ekdisis serangga akan menyedot udara untuk mengembangkan badan yang diselimuti rangka luar yang lembut. Jadi akibatnya rangka luar yang lama akan pecah dan haiwan dengan rangka baru akan keluar. Jadi ini adalah kadar pertumbuhan serangga berbentuk tangga. Jadi itu sahaja untuk subtopik ini, yaitu pertumbuhan organisme dan lengkung pertumbuhan. Diharapkan para pelajar dapat memahami apa yang telah disampaikan, dan jika bermanfaat bolehlah like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.